Sri Yanti. Soalan saya nombor 6. Terima kasih Tuan Yang Dipertua dan terima kasih kepada Yang Berhormat daripada Ceras. Tuan Yang Dipertua, berdasarkan penyiasatan pendapatan isi rumah 2007 yang telah dilaksanakan oleh Unit Perancangan Ekonomi Jabatan Perdana Menteri, kadar kemiskinan tegar dan kemiskinan kawasan bandar telah berkurangan daripada 0.4% pada 2004 kepada 0.3% 2007. Manakala kadar kemiskinan telah berkurangan daripada 2.5% pada 2004 kepada 2% 2007. Pendapatan garis kemiskinan PGK yang dikeluarkan oleh Unit Perancangan Ekonomi Jabatan Perdana Menteri adalah berasaskan kewangan dengan mengambil kira ciri-ciri keperluan asas makanan dan material serta keupayaan yang boleh diperoleh mengambil kira indeks harga pengguna CPI dengan izin dan kadar inflasi semasa. Pendekatan ini adalah selari dengan pendekatan yang digunakan oleh Bank Dunia untuk menyediakan pengukuran yang standar piawai dan boleh dibuat perbandingan dengan di peringkat dunia. Sebelum penyeragaman PJK yang dibuat sebelum 2007 itu tak ada penyeragaman. Sekarang dah ada penyeragaman. Setiap negeri dan agensi pelaksana mempunyai PJK masing-masing yang terlalu khusus dan tidak menunjukkan perbezaan yang ketara dari segi perbandingan negeri, luar bandar dan bandar. Oleh demikian, penyeragaman PJK dibuat bagi memudahkan kerajaan membuat perancangan yang berkesan ke arah mensasarkan pembasmian kemiskinan tegar dan mengurangkan kadar kemiskinan kepada 2.8% pada penghujung tahun 2010 tercapai. Walau bagaimanapun, PJK telah disediakan dibahagikan kepada strata bandar dan luar bandar dengan mengambil kira bilangan tanggungan untuk menentukan PJK per kapita setiap isi rumah sebagaimana yang ditetapkan dalam IKASE untuk asas rujukan seperti berikut. Saya dengan khususnya akan memberitahu PJK untuk bandar saja Di Semenanjung Malaysia untuk miskin, PJK-nya isi rumah 740. Untuk miskin tegar 420. Untuk Sabah dan Labuan isi rumah untuk yang miskin PJK dia 970 dan di peringkat miskin tegar 540. Bagi Sarawak jumlah PJK-nya adalah untuk isi rumah untuk miskin 860 dan untuk miskin tegar adalah 530. Terima kasih. Ceras. Terima kasih Tan Sri Yang Ditua. Daripada jawapan Yang Berhormat Timbalan Menteri, terbuktilah pihak kerajaan telah memberikan satu angka yang penuh dengan keraguan, yang tidak dapat memberi gambaran yang menyeluruh. Sebab angka-angka yang diberikan adalah ketinggalan daripada CPI yang semakin meningkat dalam tempoh 5 tahun kebelakangan dan sebagainya. Saya misalnya, Tan Sri Yang Ditua, kemiskinan bandar di Semenanjung pada masa kini ditetapkan pada ringgit Malaysia RM740 dan miskin tegar RM420. Ini adalah satu angka yang bertentangan dengan apa yang disebut-sebutkan oleh Perdana Menteri pada hari kemarin apabila beliau membaca ucapan bajetnya yang mengatakan bahawa golongan yang berpendapatan di bawah ringgit 3,000 sebulan adalah dianggap sebagai miskin bandar. Maka apa yang ditetapkan oleh kerajaan adalah sangat rendah sekali dan ini tidak dapat membayangkan keadaan kemiskinan yang sebenarnya. Adalah senang sahaja untuk membasmi kemiskinan tegar dalam negara ini kalau kami masih meneruskan dengan pengiraannya atau pengukurannya yang berasaskan dengan satu angka yang tidak realistik dan tidak praktikal. Maka saya kata di sini, Tan Sri Yang Ditua, kerajaan adalah tidak jujur dan ikhlas dalam membasmikan
kemiskinan bandar dan kemiskinan tegar di bandar. Saya ingin tanya Yang Berhormat Timbalan Menteri, apakah Yang Berhormat sedar khasnya di kawasan bandar di Kuala Lumpur, Lembak, Kelang ini, sektor perindustrian Along semakin subur, semakin berjaya kerana peminjam semakin meningkat disebabkan kemiskinan dan kemiskinan tegar di kawasan bandar adalah semakin serius. Kalau kerajaan benar-benar ada keikhlasan untuk membasmi, apakah kerajaan berani untuk meningkatkan pengukuran untuk mengklasifikasikan sesebuah keluarga sebagai keluarga miskin tegar dengan meningkatkan pendapatan isi rumahnya daripada tahap sekarang yang tidak realistik sama sekali. Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan terima kasih kepada Yang Berhormat daripada Ceras yang begitu beremosional. Dan saya pun kagum kerana dia menggunakan satu perkataan baru, kealungan. Saya pun terkejut tengok bahasa ni. Baik, untuk makluman Yang Berhormat ya, Yang Berhormat kena tahu bahawa kemiskinan ini merangkumkan miskin tegar, miskin, muda miskin, dan satu pengukuran baru yang dibuat oleh Perdana Menteri kita dalam ucapan bajet beliau, financially stressed families, dengan izin. Maka kita ada 4 kategori dalam konsep menyalurkan bantuan daripada 5 lead agencies kerajaan dan pelbagai bantuan-bantuan lain secara tidak langsung melalui agensi-agensi lain. Maka apabila kita kata miskin tegar RM440 sebagai ukurannya, adalah diletakkan untuk melihat adakah keluarga ini, ketua isi rumahnya, mempunyai kemampuan untuk memberi makanan saja untuk keluarga dia. Dengan izin, the basic needs for diet, untuk dihidup. Itulah yang dikatakan sebagai miskin tegar. Miskin ini melibatkan bukan makanan, makanan dan bukan makanan. Bukan makanan melibatkan tempat tinggal, pendidikan, pengangkutan, perabot rumah dan sebagainya. Itu 720 dikatakan sebagai miskin. Muda miskin ini adalah antara 1,000 di luar bandar dan 1,500 di bandar. Maka mereka dalam keadaan, dalam bahasa Inggeris, vulnerable, dengan izin. Maka keluarga ini perlu diberi bantuan untuk memastikan dia tak terjerumus dalam kategori miskin dan miskin tegar. Maka yang baru ni di dalam bandar macam di Kuala Lumpur, kalau sekiranya keluarga itu dia mempunyai 6 orang anak, 8 orang anak, 10 orang anak, RM3,000 sudah pun tertekan. Itu sebab konsep baru ini diperkenalkan, financially stressed families. Maka ia bergantung kepada isi rumah, berapa orang anak dia ada. Kalau tekan seorang family, sebuah family, ketua isi rumahnya mempunyai seorang anak saja, anak suami isteri, maka dia tidak mungkin tergolong dalam ini. Maka kita kena faham konsep ini. Saya faham bahawa e-kasih, data, pengkalan data e-kasih itu perlu dibincang dengan para ahli-ahli parlimen. Maka ICU akan mengadakan satu perbincangan dengan semua ahli-ahli parlimen. Beberapa orang ahli-ahli parlimen pembangkang juga telah jumpa secara peribadi untuk memberi maklumat mengenai e-kasih ini dan apakah mekanisme bantuan yang ada. Bantuan itu begitu banyak sekali. Mungkin ada yang tak tahu pergi meminta bantuan ini. Maka kita sama-samalah bertanggungjawab, Yang Berhormat Ceras juga, untuk sama-sama untuk kita mengenal pasti siapa golongan miskin ini, pastikan mereka terdaftar dan saluran bantuan itu sampai kepada mereka. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua.